Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Ras Muhammad, Vice President Sales and Brand Community Reshworks International. Cuba you all teka saya sekarang ni berada di mana. Saya masih lagi berada di Johor Bahru dan saya akan berangkat ke Pasir Gudang bila-bila masa saja untuk kita bersama dengan Titan seterusnya yang memang berasal daripada Pasir Gudang, iaitu Puan Ladiana Bashir, pemilik MW Rish Sdn Bhd. Jadi saya nak kongsikan dengan anda. Ini adalah segmen di Hari W, rahsia di sebalik kejayaan Titan Johor. Dan saya nak tanya anda, berapa ramai antara anda yang nak tahu apakah rahsia di sebalik kejayaan Titan kami? Saya nak kongsikan anda. Daripada pemerhatian saya, tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang bersama dengan Titan ni, ada 3 perkara sebenarnya. Ada 3 attitude yang sebenarnya membuatkan Titan kita ni berjaya. Pertama adalah mereka ni sebenarnya sangat rajin. Mereka ni rajin. Okey, mereka boleh datang ke kelas-kelas, program-program reshwork yang kita buat. Mereka akan buat apa saja assignment mereka hantar. Mereka sharing the point, learning point mereka share. Mereka tidak ketinggalan untuk melakukan apa saja aktiviti yang disuruh oleh Dr. Osman. Ini adalah perangai mereka, rajin. Sebab kalau malas, there's nothing much we can do. Itu nombor 1. Nombor 2 adalah mereka juga adalah seorang yang berani. Berani, tuan-tuan dan puan-puan. Berani mengambil tindakan, berani mengambil segala risiko. Kadang-kadang apa yang doktor minta mereka buat tu, mereka tak tahu pun nak buat macam mana. Tapi mereka berani untuk buat tindakan dan berani untuk buat salah. Dan sekiranya mereka salah, mereka akan adjust balik. Sebab dok selalu cakap, buat, adjust. Jadi perangai berani ni, dia tidak menghalang mereka untuk orang kata mendapat result lah. Banyakkan antara kita ni ada banyak ketakutan dalam hidup kita. Nak jadi kaya pun takut, nak buat tindakan pun takut. Banyak sangat persepsi negatif dalam kepala otak kita. Benda ni rasa-rasa kita nak kena improve. Dan nombor 3, tuan-tuan dan puan-puan, Titan ni sebenarnya konsisten. Mereka ni sangat konsisten dengan apa mereka buat. Kalau saya kenal mereka 12 bulan, sepanjang setahun program yang mereka tempuhi, perangai sama je. Tengok Zoom sama, eksekutif coaching sama, hadir kelas sama, pergi ICM sama, buat oman sama, jumpa depan pun sama, humble, peramah, tidak ada perbezaan pun. Walaupun masa tu saya dah meningkat jadi 10 juta setahun. Jadi ini adalah 3 perangai yang kalau anda tuan-tuan dan perempuan nak berjaya dalam apa yang anda buat sekarang ni, anda mungkin boleh mulakan dengan 3 perkara ni. By the way, kita dah mula sesi kita, segmen kita di Hari W. Jadi terima kasih kepada anda yang kerana menonton. Terima kasih juga kepada anda yang dah mula bagi komen dan feedback tentang audio dan visual okey ke tidak. Terima kasih juga kepada anda yang dah start sharing. Yang belum start sharing, anda boleh mula sharing sekarang. Share dan tag kawan-kawan anda yang anda rasa mungkin anda rasa mereka perlukan ataupun mereka perlu tengok apa yang kami tengah buat, untuk membantu mereka meningkatkan mereka punya keyakinan ataupun motivasi. Minta juga you all belanja, love dan juga like kalau sekiranya juga rasa itu yang kau boleh buat. Sebab seriously, saya sendiri sebagai host, bila saya tengok ada support, ada ramai orang tengok, ada ramai orang like dan love, itu buatkan kami lebih bersemangat untuk menyediakan lebih banyak konten-konten yang power untuk anda. Alright, untuk anda dalam dari W ini kita akan kupaskan kejayaan ahli-ahli titanium dari Johor sempena ICM Desaru 2019. Di mana untuk masa ni, untuk kali ni, sesi ke-14 ni, ICM kali ke-14 ni, kita akan ada lebih kurang 200 lebih ahli titanium yang akan bersama-sama untuk sesi coaching dan juga mentoring bersama Dr. Zam Osman. Di mana program ni akan bermula pada 25 November hingga 28 November 2019. Okey, dalam kita dalam cakap ni saya nak kongsikan dengan anda sikit tentang budaya Johor. Berapa ramai antara anda yang sebenarnya faham tentang kebudayaan negeri Johor ni? Saya nak kongsikan dengan anda. Dari segi muzik, Gaza merupakan kesenian tradisional yang popular di Johor. Pada permulaannya, Gaza disebut sebagai gamat, yang bererti nyanyian dan beriuh rendah, berasal dari tanah Arab. Pada 2003, muzik Gaza telah dimartabatkan oleh Allahyarham Datuk Sharifah Aini menerusi konsert solo beliau, iaitu konsert simfoni
Gaza bersama Datuk Sharifah ini yang diiringi oleh penari-penari warisan Johor. Beliau yang merupakan anak kelahiran Johor begitu kagum dengan keindahan dan keunikan milik ghazal tersebut, muzik ghazal tersebut. Jadi muzik ghazal, berapa ramai antara anda yang tahu ghazal tu macam mana? Kan? Pernah dengar ghazal ke tidak? Sebenarnya kalau dengar tu cam ke tidak, itulah ghazal. Jadi kita akan sepanjang ICM ni mungkin anda akan dengar banyak ghazal-ghazal ni, lagu-lagu muzik-muzik ghazal ni ke udara, bersama-sama mengiringi inner circle meeting kali ini. Alright, dari segi tarian pula, pernah dengar tak orang menyanyi kuda kepang? Tarian kuda kepang merupakan tarian ataupun merupakan permainan tradisional yang digemari oleh Johor, oleh rakyat Johor, terutamanya orang Jawa. Ia berupa patung ayaman yang berbentuk kuda tanpa kaki. Alright, ia diperbuat daripada buluh ayaman atau kulit yang dicorak warnakan supaya lebih menarik. Jadi sebenarnya adalah dibuat daripada buluh ataupun kulit saja. Yang kedua, tarian kedua adalah zapin. Zapin Johor. Kalau kita tengok orang berzapin kan, macam seronok je kan. Macam tak pernah pun kita tengok orang berzapin ni dalam keadaan yang berduka cita. Kan? Mesti gembira je. Salah satu tarian pergaulan yang utuh iaitu tarian zapin. Dari perspektif sejarah perkembangan, zapin yang menular luas mengalami pengubahsuaian dari segi ragamnya yang nyata tradisional sifatnya. Namun banyak genre zapin tradisional yang hanya tersebar ke daerah tertentu dan satu genre zapin yang dinamik dikatakan masih terdapat di Johor. Dia agak complicated sikit sebab dia dah tersebar berbagai-bagai aliran dah, berbagai-bagai genre dah ada. Orang senang cerita berbagai-bagai gaya. Alright. Dan untuk pakaian tradisional, ada beberapa jenis pakaian tradisional yang sangat famous di kalangan rakyat Johor. Antaranya lah baju riau, baju belah kebaya panjang, baju Melayu cekak musang, baju teluk belanga dan baju kurung. Ini antara contoh yang saya bagi pada anda. Alright, kita akan commercial break dulu sebelum kita akan bersama-sama dengan Titan kita iaitu Puan Ladiana Basir, pemilik MW Rich. Jangan ke mana-mana, kita bersama dengan beliau sebentar nanti dan beliau berada di Pasir Gudang sekarang ni. Alright, jumpa anda sebentar nanti. Selamat kembali. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menonton kami dalam Diary W, di mana Diary W kita bongkarkan kepada anda rahsia di sebalik kejayaan Titanium Johor. Dan saya sekarang ini berada di Pasir Gudang bersama salah seorang Titanium Johor kami yang memang tinggal di Pasir Gudang. Betul. Itu Puan Ladiana Basir, pemilik MW Rich Sinar Berhad. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Alright, sedikit sebanyak tentang Puan Ladiana adalah Puan sebelum ni pernah bekerja sebagai kerani timah lori selama 9 tahun Ya betul. Pernah Ya, pernah. Pernah, okey. Dan Puan juga pernah bekerja di syarikat perkapalan. Ya betul. Handle dokumen. Ya. Alright. Ya. Puan juga pernah join MLM. Ya. Ditipu berbelas ribu dan pernah berniaga macam-macam lah, termasuk produk kecantikan dan ejen kereta. Ejen kereta pernah jual tu tuan perempuan. Okey, berbagai-bagai. Senang cerita, kita nak dengar daripada tuan punya diri sendiri. Siapakah beliau dan apakah pengalaman beliau? Silakan Puan. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Ladiana binti Basir. Dilahirkan di Melaka tapi dibesarkan di Johor Bahru. Saya anak sulung daripada 7 beradik dan sudah berkahwin, mempunyai 4 orang anak. Pendidikan dah setakat SPM je. Tahniah. Dapat grade 2. Tahniah. Okey. Cuma tak boleh kesempatan untuk menyambung pelajaran sebab masa tu masalah finance ataupun masalah kewangan daripada family sendiri. Adik-adik ramai. Ya, adik-adik ramai. Jadi selaku kakak sulung tu saya berkorban dah bekerja. Jadi permulaan saya bekerja sebenarnya daripada umur saya 15 tahun. Dah start kerja dah. Dia start kerja secara part time. Dan saya sebenarnya suka bekerja untuk pertama sekali duduk poket. Yang keduanya saya tak suka membebankan mak bapak lah. Dia sekolah, dia iuran semua. Jadi saya cari sendiri.
Jadi bermula daripada 15 tahun saya kerja dekat supermarket, ke kedai-kedai baju, sehinggalah saya habis SPM, saya bekerja dekat kilang. Kilang pertama yang saya bekerja sebenarnya kilang jajan, kilang makanan, packing. Dan kebetulan masa tu diberi peluang oleh salah satu supervisor situ, suruh saya interview dekat kilang minyak yang saya timbang lori lah 10 tahun. Dan alhamdulillah saya terima kerja sampai kilang ni dan bekerja sana selama 9 tahun. 9 tahun Ya. Itu pun masa nak berhenti tu pun atas nasihat mak mertua sebab Ini tahun bila ni? Ini tahun 2000 daripada 1958 sampai 2016 kalau tak silap saya. Baru lagi. Baru. 2016 pula 2006. 2006. 2006, 1999, 1998 sampai 2006. Ya, Bekerja di syarikat perkapalan, Syarikat minyak. syarikat minyak sebagai kerani. Kerani timbang. 9 tahun Ya. Kerani timbang tu maksudnya apa? Timbang lori yang bawa minyak tangki tu. Dia kena pakai kerani juga? Dia masa dia sampai dihantar minyak, kita nak tahu berapa kapasiti minyak yang dibawa tu, kita kena timbang lori tu. So kalau nak timbang minyak banyak. Banyak. Jadi timbang lori yang dalam muatan dan selepas muatan. Ya. Dan barulah tahu berat minyak. Sebelum masuk dan selepas dia turun. Jadi okey. 9 tahun lah saya dekat jabatan operasi tu bekerja, daripada tak tahu apa-apa sampai saya dah ada pengalaman bekerja gunakan komputer, belajar komputer. Kat situlah starting saya belajar. Jadi 9 tahun tu saya timbul pengalaman. Lepas tu berkahwin pula dengan kata orang tu cinta lokasi. Cinta lokasi Ingat ada Misha. Cinta lokasi. Okey. Asalnya bergaduh. Jadi lama-lama jadi partner hidup pula. Jadi daripada start situ saya tahun 2006 saya berhenti. Itu pun berat saya nak berhenti sebab mak mentua saya suruh saya berhenti sebab saya punya komitmen kerja memang gila. Keluar subuh, balik malam. Hari-hari 10 malam, 11, pernah juga 2 pagi. Jadi masa tu ada baby. Jadi mak mentua saya suruh saya berhenti kerja, cari kerja lain. Jadi tempat kedua ni kilang minyak juga, tapi saya more pada documentation, pada logistik saya handle. Dan dapat peluang lagi baik ke kilang nombor 3 pun shipping juga. Selama saya bekerja dalam 20 tahun ni, cuma 3 kilang je saya bekerja. Tapi soal about macam perkapalan, Ya, betul. import export. Import-export. So itulah kepakaran you. Ya, betul. I see. Okay. Alright. Now make sense lah. Sebab tadi bila saya sampai ke tempat kontainer puan tadi, cakap okey, ingatkan selalunya wanita berniaga barang-barang kecantikan, pakaian, kontainer macam ganas je lah. Tapi itulah sebab you punya pengalaman selama berpuluh-puluh tahun dalam bidang logistik dan sebagainya. Okey. Dan what else yang kita perlu tahu tentang Puan Ladiana? Okey, actually company ni ditubuhkan pada tahun 2009 atas nama Mazhar Enterprise. Mazhar Enterprise. Nama Mazhar ni adalah pada nama suami saya, Muhammad Azhar. Okey, daripada 2009 tu sebenarnya accidentally kita punya bisnes ni ada. Sebabnya nak bantu kawan ataupun saudara dia untuk cari kontainer. Mula-mula nak bantu saja. Tak tahu sebenarnya kontainer ni adalah salah satu bidang perniagaan. Dulu kita bekerja, kita ingatkan kontainer ni hantar barang balik orang punya. Rupanya ada satu peluang kat sana yang kita boleh jadikan satu sumber pendapatan. Di situlah bermulanya Mazhar Enterprise, trading kontainer yang langsung tak buat apa-apa modifikasi. Sampailah 2011-12 macam tu, tiba-tiba ada satu permintaan minta kita buat modify ataupun nak buat office, nak buat rumah. Guna kontainer? Ya. Masa tu kita orang pun tak tahu sebenarnya kegunaan kontainer tu apa. Masa tu you bagi kontainer dekat siapa je? Kepada shipping agent yang untuk buat export je, export import. Memang kata orang tu fokusnya memang untuk import export je lah. You supply kontainer untuk orang gunakan untuk import dan export barang lah. Betul. Lepas tu baru dapat demand ataupun dapat permintaan orang nak buat rumah, nak buat office, buat kafe. Masa tu kita orang tak ada capacity ataupun capability untuk buat semua tu, dengan tak ada pejabat, dengan tak ada production yard. Dan kita minta bantuan daripada kita punya supporter kita, daripada kompetitor kita sebenarnya, minta tolong fulfillkan kita punya order. Diorang buat? So you consider marketing commission je lah masa tu? Buat marketing, dia buat. Dapat job, dia buat.
Tapi disebabkan kat Johor Bahru ni tak ada lagi company yang boleh buat macam tu. Ada pun tak ramai. Dan diorang selalu tolak saya punya order. Kita order banyak memang dalam tangan, memang in hand. Kita bagi, diorang tak nak buat. Ni tahun bila ni? Tahun 2014 ke 13 macam tu. Production yard yang tempat saya pergi tadi lah. Ya betul. I Masa tu see. belum ada lagi. I see. Jadi dari situ lah partner saya kata, kenapa kalau kita tak buat sendiri? Saya fikir kita tak ada duit. Kita tak ada duit, kita tak ada modal yang besar. Masa tu kita trading pun just makan commission, just untuk hidup sendiri. Jadi bila tiba-tiba diberi peluang dapat projek masa tu tahun 2014, dapat projek 5 juta buat dekat site Pengerang. Masa tu Pengerang tengah naik. Buat management camp. Kat situlah kita orang terpaksa beli tanah ataupun adakan tanah yard sendiri untuk requirement daripada Mancon tu sendiri. So kontrak dapat, ada sedikit fund dapat, dan Yes. you gunakan untuk expand lah. Ya betul. I see. Alright. Tapi ada first project dan first pengalaman kita ditipu, ditipu oleh orang yang kita kenal, yang kita percaya, disailang, di cost kita punya projek sampai kita terduduk, rugi berjuta-juta sampai hilang semua. Apa yang you belajar daripada kerugian ataupun kesilapan tu? Maksudnya, adakah penting seorang usahawan kena ada ilmu? Ya, penting sangat. Penting sebab apa? Sebab kadang-kadang kita macam kita jam projek ni tanpa ada ilmu. Bila benda ditipu, contoh daripada segi documentation, kita tak kuat. Kita just follow je apa yang Mancon bagi. Lepas tu daripada segi dealing, daripada segi kita punya conversation, lepas tu trusted tak ada, macam mana kita nak nak more proper, tak ada ilmu. Jadi situlah kita punya kelemahan yang diorang boleh guna pakai. Sedang cerita konspirasi yang berlaku kebanyakan dalam drama tu wujud lah. Wujud, memang wujud. Memang wujud eh? Memang wujud. Ditipu, tiba-tiba kita alamak, kita dah kena tipu dan Betul. sebagainya. Memang wujud eh? Memang wujud. Sampai I kita see. ni ditipu tu kita macam gila sekejap. Nasib baik kita ni orang Islam, ada iman sikit. Jadi kita ni kata orang tu Kembali ke pakai ya, jalan lah. Betul. Okay. Ha. Then macam mana dalam bisnes, macam bisnes kontainer ni, Okay. macam mana boleh buatkan puan rasa nak hadir ke program Rishworks? Sedangkan program Rishworks ni kebanyakan dia adalah orang-orang yang terlibat dalam program Rishworks ni ialah produk-produk dan fashion. Ya, betul. Tidaklah heavy business macam kontainer ni. Betul. Macam boleh terfikir datang ke program Rishworks? Okey, pertama sekali sebenarnya saya kenal Dr. Aizah Osman pada tahun 2003. Masa tu dia melalui metafizik. Lepas tu saya pergi attend kursus tu, seminar tu sebab saya kerja. Balik tu dia tak dapat apa-apa. Maksudnya dia tak bagi input pada saya sebab dia kata dia macam tak faham. Lepas tu okey tak apa. Lepas tu kebetulan masa tu ada tahu Joy JB seminar. Berani berniaga. Dari berniaga. 2013 kalau tak silap saya. Masa tu saya ni seorang yang terlalu negatif pasal bisnes. Tapi dah buat bisnes. Masa tu saya follow je. Saya Follow follow je. je apa yang partner saya sebelum saya masuk saya support. I see. Tapi kalau nak ambil tindakan yang lebih berani tu saya tak berani lagi. I see. So you anti business lah? It's not anti tapi bila ada bisnes yang ada risiko saya akan undurkan diri. Tak nak lah? Tak nak. Okay, alright. Jadi bila saya masuk dalam program seminar berniaga, berani berniaga. Berani berniaga tahun 2013, kat situlah wujud saya punya macam confidence level tu ada sikit, lebih sikit. Dan saya berani notice bagi surat resign. Dan masa tu saya cakap dengan partner saya tak nak guna enterprise. Saya nak terus nak guna Stadium Berhad. Bagi surat resign sebab apa? Sebab you masih lagi bekerja. Masa tu bekerja. Dah buat bisnes. Masa tu husband saya jaga Husband buat bisnes. You jadi support lah. Saya support je lah. I Dia see. buat daripada rumah. Bila you hadir ke seminar berani berniaga tu, barulah you berani letak surat resign. Betul. Dengan syarat. Dengan syarat. Dengan syarat dengan suami saya, gaji saya maintain apa yang Gaji saya nak. maintain. Mestilah pandai lah tu, mana dah boleh nego lah tu. Boleh nego. Jadi dia Okay. pun masa tu pun tak ada kok. Masa tu dia pun berani bagi satu promise kepada saya walaupun tu tak ada projek pun. Okay, alright. Jadi atas syarat tersebut saya ambil risiko, saya berhenti kerja. So 2013 hadir ke seminar dan kemudian apa berlaku? 2014 saya step up untuk Stadium Berhad. Okay. Masa tu office cuma satu bilik aja,
2 meja. Dan saya seorang rani, saya lah bos, saya lah kuli, saya lah semua. Marah pun marah kat diri sendiri. Yes, nangis pun nangis sendiri. Sebab stres tak ada kawan nak berbual. Betul. Jadi sampai saya terfikir, salah ke langkah yang saya berhenti ni. Tiba-tiba saya, masa dalam proses untuk berhenti tu saya dapat projek supply dekat MKB. Kat situlah baru kita ada confident tu, oh aku boleh buat sebenarnya. Supply kontainer ni lah? Office cabin. Office cabin. So guna kontainer lah? Actually cabin dan kontainer same design, tapi material saja yang berbeza. I see, okay, faham. Okay. Dan kemudian dah start dapat job dan seterusnya. Dan ada lagi tak program-program reshoot yang you ada lepas tu? Start tu saya fikirlah, kalau sekarang ni MMM kan? Dulu ANP. Advanced Marketing Power. Ya, lepas tu saya pergi program. Ada program apa, dulu sekarang masa tu MKK sebelum tu saya lupa apa. Ada 3-4 program saya pergi. Sampailah tiba-tiba tahun 2018 ke 17 saya dapat invitation daripada Rishwood. Sebab dah lama sangat tak pergi kelas Dr. Hizan, dapat invitation daripada Rishwood untuk GPW GWB. Grow Business Grow Your Business. Okay. Masa tu saya dapat invitation saya pergi sebagai jemputan je. Cakap dengan partner, macam dah lama lah kita tak refresh kan. Apa kata kita, kenapa lama tak datang program? Lama sekali, konon-kononnya dah rasa dah banyak sangat ilmu. Jadi bila kita punya penaikan dah satu level start, kita dah tak boleh nak pergi. Jadi masa tu lah kita tersedar, oh aku banyak benda yang aku tak upgrade. Yes, banyak benda. Jadi saya cakap dengan partner, kita pergi sebagai jemputan. Kat situ dah bermulanya saya follow balik. Yeah. Itu yang jadi sampai satu momen decided untuk jadi Titan lah. 2018 saya kena apply Titan, reject. Dan masa tu saya fikir gini tau. Kenapa reject masa tu? Saya tak pasti. Saya pernah email kepada Cik Azrul. Saya cakap berikan sebuah sebab kenapa saya di reject. Jadi masa tu mungkin nampak macam keras sikit kan. Sebab saya nak tahu kenapa. Adakah saya tak perform daripada segi 10 sebab kan minta banyak tu. Jadi saya cakap sekurang-kurang saya tahu apa kelemahan saya. Jadi sebab saya kita bayar tax, kita ada account management account, semua complete semua documentation. Jadi terus biawak dalam kepala cakap apa tahu, agaknya Dok tak suka bisnes saya. Sebab kebanyakan yang bisnes yang Dok bawa adalah more pada yang Cik dah cakap tadi kan. Agaknya bisnes saya ni Dok tak nak bawa. Saya fikir gitulah. Tapi rupa-rupanya kali kedua Cik Azrul pujuk, saya apply Titan, alhamdulillah dapat. Saya rasa Dok mesti ingat. Bukan dia pun cakap yang dia bukan tak nak pilih bisnes saya, tetapi dia kata saya tak ready. Saya tak ready. Jadi apa yang saya nampak kat sini, last marketing seminar marketing saya pergi AMP, saya tak attend pun MMM. Jadi banyak benda yang saya ketinggalan. Itu yang Dok mungkin suruh saya pergi upgrade saya punya ilmu marketing dulu. Sebab walaupun you berniaga produk yang besar, macam satu kontainer besar kan, tapi you punya customer tetap juga manusia. Ya betul. Mass market. Ya betul. Cuma you nak kena cari je orang yang, bukan nak kena cari. Point dia adalah, saya sendiri ada banyak orang tanya, mana nak contact, nak cari orang yang niaga kontainer. Saya sendiri pun tak tahu siapa. Betul. Maksudnya, you tidak cukup dedahkan diri you pada khalayak ramai. Betul. Orang tak kenal. Kurang marketing. Yes. Itu point saya cuma nak sampaikan. Betul. Okey. Dan pengalaman puan sendiri jadi Titan macam mana? Ini ICM Desaru adalah ICM yang terakhir. Betul. Lepas tu dah tamat. Dah bolehlah berdiri dengan kaki sendiri kan. Dah ready ke belum? Ikutkan daripada apa yang saya jumpa Titan lama seperti Cik Sufian, Cik Asnuri semua kan. Encik Najib, Aizat semua. Saya tanya diorang tahun keberapa yang diorang nampak macam ada improvement. Dia kata tahun pertama memang tahun untuk learning je. You set up ataupun you setting dia punya part business you je. Ada orang boleh grow cepat, ada orang more pada setting adjustment. So pemahaman berbeza. Ya betul. Ada setengah orang terus faham, ada setengah orang kurang faham. Learning process is a process. Ya betul. Kan macam contoh kita masuk darjah 1. Takkan darjah 1 kita nak berhenti. Dah berhenti. Betul.
Kan? Kita continue belajar. Continue belajar. But in the end of the day, nak jadi titan ni macam yang kita selalu terangkan lah. Dia bukan hanya komitmen duit. Yes. Masa, nak belajar tu sendiri. Boleh ke, rajin ke nak tengok semua benda kan? Betul. Sebab in the end of the day, kalau tak tengok pun tak boleh improve juga. Yeah. Okay, alright. And then saya nak tanya puas sendiri lah. Kalau katalah Puan boleh bagi saya 2 perkara yang improve dulu dan sekarang, apa dia? Okay, pertama sekali, ialah yang paling daripada awal saya start business. Dulu saya seorang je duduk kat office. Alhamdulillah sekarang saya ada dalam 32 orang staff. Wow, 32 orang staff. Orang very hard to handle. Very hard. Okay. Dan alhamdulillah juga sekarang, dulu saya tak ada tanah, Tak ada tak ada tanah. production, Tak ada aset lah. Tak ada aset lah cerita. Sekarang dah ada aset. Tak ada aset. Lepas tu yang paling bagusnya, kita tak pernah pun jumpa bank untuk dapatkan loan. Bank yang jumpa kita. Bank cari you. Bank cari kita. Kenapa tak nak duit bank ni? Dia offer kita nak buat OD tak, nak buat loan tak, apa semua. Dan tanah tu sebenarnya pun kita beli pun tak ada keluarkan duit sangat pun. Sebab semuanya SME yang tolong support. Sebab you layak. Sebab you layak. The point dia gambar orang berniaga tak ada documentation dan menyebabkan mereka tak nampak layak. Ya, betul. Sebenarnya ikutkan layak. Itu yang pentingnya kalau kita buat bisnes, kita jaga compliance. Betul. Sebab kita nak dapat benefit daripada orang kata dana-dana kerajaan dan sebagainya. So tanda untuk you tadi pun kita berada dekat production yard, nampak meriah. Dengan nak tengah buat kolam renang lah, dengan nak buat resort lah, bilik-bilik. Meriah menggunakan kontainer saja. Yes, betul. So kontainer ni dia boleh buat apa? Sebenarnya apa yang dia boleh buat dengan kontainer? Okey, sebenarnya mengikut kepakaran kami, kita boleh buat kontainer tu untuk jadi pejabat, toilet, kafe, lagi hotel. Okey. Lepas tu lagi selain tu kita boleh buat macam pool kontainer. Pool kontainer pun boleh. So kalau pool ni kat rumah pun boleh. Boleh. Tak payah secara komisioner. Kena gali tanah tak? Tak perlu. Tak perlu. Tak Pool perlu. kat atas. Ya. Okey, lagi. Jadi hebat. jadi kita sekarang ni mau pada produk-produk yang rare. Penjimatan dari segi kos dan masa. Ya. Bila orang membina menggunakan konkrit, katalah contoh dia buat office lah, guna konkrit. Besar dia katalah kita ambil dalam 1000 square feet lah. Contoh, dengan buat menggunakan kontainer tu, berapa banyak jimatan dia? Okey, kalau untuk menggunakan secara konkrit ataupun yang secara yang lama lah. Okey, kurang-kurangnya kalau cara lama tu ambil masa 2-3 bulan. 2-3 bulan. Okey, tapi kalau menggunakan KB ataupun kontainer kita, sebulan dah siap tersampai pun sebulan. Sebulan dah siap dah? Actually kalau satu KB ataupun satu kontainer tu seminggu dah siap. I see. Okey. Kau dari segi kos pula banyak mana beza? Daripada kos, kalau ikutkan kita punya kos lagi jimat. Per square feet berapa? Kalau ikutkan kita tak ikut square feet because why? Material dia tak sama. I see. Average dia? Average kalau kontainer 20 kaki yang pejabat punya harga 12,600. So dia akan jatuh berapa per square feet? Kalau 12,600 saya itu berapa? kira sekejap Terkira kejap. Sebab kalau rumah ni lebih kurang lah RM100 per square feet kan? Betul. Lebih kurang lah kan RM100 per square feet. Lebih kurang RM78. Banyak perkhidmatan. RM78. Dan cepat lagi. Cepat. Lagi satu, dia ada value. Kalau katakan satu hari tak nak guna, you boleh jual. Boleh jual. Lepas tu boleh pindah. Boleh pindah. Rumah, jom kita pindah. Jom bawa rumah sekali semua. Tak perlu nak robohkan. Kos roboh je dah mahal. Dia tak boleh buat apa dah sebenarnya. Itulah dia antara perniagaan yang kita baru kenal dan baru tahu. Dan kenapa kebanyakan sekarang ni dah jadi trendy. Orang suka menggunakan kontainer untuk buat bisnes. Betul. Tahniah pada puan sebenarnya. Sebenarnya banyak dosa juga sebab you tak kenal diri you cukup. Pada lebih gambar orang kat luar sana. Betul. Okey. Saya tak banyak more pada marketing. Sebenarnya selama 5 tahun saya berniaga di Cik Ras, kami jarang berjumpa customer sebenarnya. Customer yang call kita kerana sebab diorang tak ada pilihan. Betul. Jadi bila nampak je nama kita terus call, terus buat appointment, terus trust, terus buat. You percaya tak pada planning yang Dr. Azam buat tu? Percaya. Sebab semua title dia ada planning yang berbeza. Dia ada planning, betul. Dia tak boleh buat sama. Yelah, tapi nampak idea dok terlalu besar sampai saya rasa boleh ke? Sebab dia nak kita jadi satu kita adalah salah satu core
usahawan yang boleh supply satu Malaysia. Of course. Dia kata kalau boleh pergi Brunei, Sabah, Sarawak. Kenapa tak boleh pula? Cuma kita Mestilah boleh. Cuma you nak kena sentiasa bila dok bagi cadangan, sentiasa nak kena ada dalam you punya I pula tiba-tiba coaching you sekarang. Nak kena ada how. Yes. How. Macam mana nak buat? Bukan boleh ke? Tapi kena tukar like how. Bagaimana nak buat? Let's do that. Let's cari jalan. Sebab kalau dia, doktor sendiri bagi tahu you, maksudnya dia nampaklah benda tu ada dekat you. InsyaAllah boleh buat. Dia pun dah cakap juga itu hari, dia kata dia ambil risiko sebenarnya ambil saya. Sebab dia kata, dok cakap kalau bisnes Titan tak berjaya, maksudnya dia tak berjaya. Yes, sebab kita bagi 100% guarantee. Sebenarnya Titan dia ataupun even kalau you pergi Millionaire Marketing Mastery pun, it's actually 100% guarantee results. Dengan cara you buat apa yang disuruh. Betul. Kalau tak buat, datanglah ilmu bagus macam mana pun sama je. Okey, siapa Dr. Izzah pada you? Pertama sekali, of course ada mentor saya. Okey. Sebenarnya dia lah orang yang betul yang sebenarnya membuka hati saya untuk berniaga. Sorry tu saya husband. Dulu dia paksa saya berniaga, saya tak percaya. Saya cakap saya tak nak berniaga. Okay. So, jadi, mentor you orang yang membuka hati untuk berniaga, siapa lagi untuk you? Lagi satu, dia juga yang mengajar, dia maksudnya membuka ruang kita untuk muafadah kerohanian. Saya pernah cakap dengan mak mentua saya, Dr. Izzah ni bukan cikgu tapi ustaz. Jadi setiap kali pergi, kerohanian tu terisi. Jadi dah macam pergi ke agama. Especially masa MKK, rasa macam salah kelas tu. Tapi bila ada ilmu ni, baguslah sebab mak saya sendiri cakap, baguslah kau jumpa Dr. Izzah, kalau tak perangai kau tak tahu jadi apa. Maksudnya saya ni belajar sesuatu daripada Dr. Izzah, daripada segi saya punya kerohanian, attitude saya. Dan saya, sebab saya punya cakap, kalau dia cakap saya tak dengar, tapi kalau Dok cakap saya dengar. Dia gunakanlah selalu tu. Saya cakap, yelah memanglah kan sebab dia mentor saya. Kadang-kadang sebagai pasangan tu ada benda yang tak sependapat. Faham. Sebab kita dekat Titan pun sangat ramai sebenarnya juga isteri yang jadi Titan. Suami lebih fokus kepada operation. Yes, betul. Itulah normal lah. Sekarang kita jumpa Puan Masyi pun sama juga. Dia buat aircon. Suami adalah orang yang ke belakang. Dia selalu support pasal operation dan sebagainya. Dia yang ke depan nak buat, belajar dan sebagainya. Okay, last kali saya nak tanya Puan. Ada pernah tak satu ketika buat bisnes ni, the point that you sangat-sangat down sampai nak give up? Pernah. Pernah sebab pertama sekali, of course kita payment problem. Customer janji nak bayar, tak bayar. Lepas tu you buat dulu? Kita sebab mostly project kita ada progress payment. Tapi kadang-kadang bila cabaran sebagai usahawan Melayu ni kan Cik Ras, kita mudah dipengaruhi oleh sifat kesian. Jadi bila sifat kesian pada diri tu, sebab apa, dalam kita orang punya prinsip, kita buat baik dapat baik, kita buat jahat dapat jahat. Jadi kita tak naklah buat jahat. Jadi kadang-kadang bila masuk kita di klien tu minta postpone payment walaupun kita dah siap, tak ada duit lagi nak bayar, kita kesian. Jadi sampai bila itu barang tu simpan kat mana? Contoh projek, kita buat projek dah siap, takkan kita nak buka balik. Ada juga macam tu itu kadang-kadang kita give up sebab apa, kita dapat kerja, nak bayar kerja, jadi cost tu meningkat. Itu salah satunya lah. Yang keduanya leadership lah. Kena adjust. Adjust dari segi ketegasan untuk bila diri tu ada kontrak, kena follow kontrak. Baru-baru ni mungkin kami dapat projek Senai, buat aircraft untuk kapal terbang. Dah 2 tahun sebenarnya projek ni kami follow daripada tahun 2016 ke 17. Dah final, dah complete, dah settle semua, tinggal nak sign LOA je. Dan customer dah bayar pun duit. Tiba-tiba ada satu third party yang nak cross. Isu ni saya cakap dengan Cik Jai pun tahu. Itu cabaran kita lah, dia tahu kita berputra, dia macam cuba nak masuk. Ada banyak lagi orang kata alignment yang kena buat. Dari segi leadership, dari segi delivery dan berbagai-bagai lagi. Legalization. Saya harap Puan lebih banyak bersabar lagi dan terus belajar. Sebab itulah saya macam kita cakap, semua orang mempunyai proses belajar yang berbeza-beza. Okay, kalau kita nak nilai hidup kita ni dah jadi pandai dengan hanya belajar beberapa tahun, it's not fair juga kadang-kadang. Sebab kita dekat sekolah rendah pun 6 tahun belajar tak pandai-pandai lagi. Masuk sekolah menengah 5 tahun pun tak pandai-pandai lagi.
Nak masuk universiti pun belum tentu lagi pandai. Jadi point dia lah, proses belajar tu lah sangat panjang. Betul. Kalau orang boleh bersabar dengan kita, kenapa kita tak boleh bersabar dengan diri kita? Point dia adalah lagi 10 tahun, lagi 5 tahun you nak tengok hasil dia, sekarang lah you kena buat semua benda tu. You kena semai benih dia dan sebagainya sekarang. Ya, betul. Alright. So saya doakan pada puan sendiri, semoga sentiasa kuat dalam melakukan apa saja bisnes puan ni, dan semoga you akan sentiasa menjadi orang kata usahawan yang bijak membuat keputusan. Dan inilah proses juga yang nak kena belajar. Itu doa saya pada puan lah. Terima kasih Encik Ras. Saya pun sebenarnya nak ucapkan terima kasih kerana tim Rishu bersusah payah datang ke Pasir Gudang Johor, datang ke tempat kami. Sebenarnya saya tak sangka sebenarnya bila tim Rishu datang. Jadi saya rasa macam excited lah kan. Jadi itu yang panggil dia buat preparation sikit. Sanggup 2 jam semalam buat clearance semua, lihat semua office semua buat clearance bersihkan. Okay. Kami dah lebih orang kata berkuasa daripada Jabatan Kesihatan. Jabatan Kesihatan. Okey. So kalau katalah ramai orang nak buat kontena untuk berbagai cara, apa yang mereka perlu buat? Okey, kepada siapa yang nak mencari kontena, maksudnya yang mau pada design yang konsep yang real lah. Nak buat rumah, nak buat office, swimming pool. Apa saja nak buat boleh guna kontena. Boleh hubungi kami. Sebenarnya kami ada pages MW Wish Container, dan juga kami ada website. Boleh Google MW Wish, kita ada banyak MW Wish Container. Okey. Itu kita punya brand lah. So kalau Google MW Wish akan ada. Yes. Insya-Allah. Ada iklan, ada pages, ada website. Kita pun pernah dulu launch dekat, kita pernah masuk dekat mana-mana blog, kita pun dah boleh blog tapi under Mazhar lah. Tapi kalau you dekat MW semua boleh dapat. MW Rich Container. Okey. Boleh follow kita punya pages MW Rich Container ataupun Facebook page. Yes. Facebook. Ingat Yellow Pages. No. Facebook page, Instagram. Social media. Yes. Okey. Lepas tu Pinterest pun ada, LinkedIn pun ada. YouTube pun ada. Yes, Alhamdulillah. Itu satu improvement yang sangat banyak. Betul. Okay. Lama ni saya ingatkan yang masuk YouTube tu semua orang yang dah pakar. Saya cuba buat video sendiri. Masuk. Alright. So anda boleh cari MW Rich Container dalam sosial media. Ya, betul. Facebook ada, Instagram ada, semua ada lah. Ya, semua ada. Okey. So terima kasih banyak. Terima kasih banyak Cik Ras. Terima kasih juga. Okey. So alright, kita akan commercial break, kita akan jumpa sebentar nanti. Terima kasih kepada puan. Dan kita doakan puan supaya terus orang kata dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jumpa you orang lagi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di sebalik kejayaan seseorang usahawan mesti ada seseorang yang sentiasa menyokong dan memberi galakan daripada kejayaan kita. Dan untuk Puan Ladiana sendiri, seorang yang selama ini menjadi tulang belakang ataupun penyokong setia adalah suami sendiri, iaitu pemilik ataupun founder kepada MW Rich Instant Berhad, Tuan Muhammad Azhar bin Ali. Saya bersama dengan Tuan Azhar sekarang ini. Apa khabar Tuan? Baik, alhamdulillah. Sibuk sekarang? Sibuk sikit pasal ada new progress kerja yang kita tengah jalan. Kita kena set up satu homestay di Genting Sempah. Okey, saya nak tanya soalan simple je. Okey. Kenapa Puan Ladiana yang jadi title bukan Tuan? Sebab saya ni busy untuk jaga office dan jaga untuk kerja-kerja luar. Jadi bebanan kerja dekat luar tu tak habis-habis bagi saya. Jadi saya minta dia lah yang pergi sana. Sebab masa dia tu kalau dia tak ada, saya boleh handle. Saya boleh handle family, saya handle office, saya boleh handle dekat Yan. Macam kalau saya yang pergi, dia tak boleh nak handle kerja yang saya hadapi. Macam entertain klien, jumpa klien tengah-tengah malam. Yang tak sesuai lah. Tak sesuai. Betul. Okey. Peranan Tuan lebih kepada external affair lah. Macam Puan Ladiana lebih banyak kepada internal progress. Okey.
saya juga nak tanya, apa peranan tuan sendiri sebagai suami dan business partner dalam support Puan Lidiana bila beliau tak ada pergi event ke, datang ke program kami ke, ni ICL di Desaru dan Timur beberapa hari juga. Apa peranan you ketika Puan Lidiana tak ada? Peranan saya lah, saya take over kerja dia lah. In term of kalau dia pergi kat sana, kalau dia stay dekat sana, anak-anak semua saya take over lah. Personal dan juga business. Dua-dua sekali. Business pun saya take over. Saya take care in term of production and office. I see. Semua kalau ada payment-payment yang nak kena approve, saya akan buat lah. Anak, rumah dan segalanya diuruskan lah. Okey. Saya nak tanya lagi satu soalan. Ada tak perbalahan ataupun perbezaan pendapat tentang sesuatu? Sebab kita lelaki, saya lelaki kadang-kadang kita ni ada kita punya perangai juga kan. Ada contoh Puan Lidiana pergi belajar dan kemudian Dok ada cadangkan sesuatu, sarankan sesuatu. Bila balik tu macam mana penerimaan you? Sebenarnya saya always positif. Saya tengok dulu kat mana point dia, baru saya akan komen lah. Kalau tidak sesuai dengan, memang ada input, tapi bila tidak sesuai dengan application, saya akan beritahu lah kenapa tak sesuai. Saya beritahu reason lah. So senang cerita tak ada banyak sangat lah situasi yang pencanggahan pendapat dan pembalahan tu. Tak ada, saya cakap okay, contohnya idea baru datang, boleh buat tapi bukan sekarang. I see. Ada sebab-sebab dia. Kita kena go through the process. Boleh buat, tak ada masalah. Cuma kita go through the process, tengok condition kita macam mana sekarang. I see. Faham. Sebab kita yang dalam bisnes, kita yang menguruskan. Senang cerita, you are the expert of your problem. Kan? Alright. Okay, last sekali Tuan. Tuan sendiri apa yang you nak ucapkan pada Puan Lidiana sendiri? Kalau ada apa-apa yang nak ucapkan ataupun yang nak luahkan mungkin dekat saya mengucapkan terima kasih kepada dia lah, kerana dia sanggup berkorban untuk upgrade ilmu dengan menghadiri program Wishwork, masuk Titan untuk kita grow kita punya business lah dan life. Sometimes bila kita tak ada ilmu, macam mana kita nak upgrade kita punya pocket? So kita pun tak boleh nak expand lebih. Kita tak nampak apa yang orang nampak kadang-kadang. Apa yang kita nampak, kita rasa kita je nampak. Tapi sometimes kita perlukan bimbingan daripada seorang guru, macam mana yang ada result lah. Macam mana kita nak expand bisnes kita daripada tahap sekarang ke tahap yang lebih baik. Saya ucapkan terima kasih lah sebab dia mengorbankan masa, tenaga, pergi ke program-program macam ni. Itu yang saya ucapkan lah. Alright. Okay, itu dia antara ucapan ataupun kata-kata seorang suami yang juga business partner kepada Puan Lidiana. Dan kita akan ke commercial break dulu. Kita akan kembali sebentar nanti. Jumpa anda sebentar nanti. Okey, sekarang kita bersama dengan salah seorang kaki tangan MW Rich yang paling lama, iaitu Tuan Muhammad Faizal bin Idris, iaitu supervisor production supervisor. Apa khabar? Baik, sihat. Sihat Alright. So seronok ke kerja dekat syarikat ni selama sehingga boleh bertahan sehingga 4 tahun? Okay, so first starting saya kerja, so ni bukan bidang saya sebenarnya. Okay, saya asalnya daripada kilang. So saya Indian machine. So bila saya berhenti kerja dan saya dapat peluang masuk di sini pun daripada adik Puan Lidiana. So saya terus masuk sini dan ini bidang baru untuk saya. So pada mulanya saya memang tak boleh nak masuk jugalah. Sebab kita kerja panas. Lepas tu kena buat ni, kena buat tu. Apa yang kerja panas yang kontainer ni? Macam kita kerja open, tempat yang panas kan. Saya pula kerja ada bau bumbung. Dulu kerja bau bumbung. Okey. So bila kerja panas ni kita nak hadap benda tu lagi panas, peluh, habuk. Mula tak boleh tahan juga, tapi bila dah lama-lama rasa okey. Rasa kita boleh terima. Tu saya bertahan sampai sekarang. Yalah. So lepas tu kita nampak pula pelbagai projek yang kita buat. So yang menarik kan. Itu adalah salah satu juga menarik minat. Produk boleh kita nampak office je kan, cabin standard je, tapi tiba-tiba dah bos dapat satu projek yang besar, buat kafe, buat apa, jadi kita lagi minat. So kita lagi minat nak belajar itu. Jadi kita akan stay. Itu yang sampai 4 tahun. Bawah you ada berapa orang? Bawah saya dekat Iyad lebih kurang 11 orang juga. 12 orang juga lah. Okey, kalau nak cerita tentang perubahan Puan Lidiana sendiri, Alright.
daripada dulu sampailah sekarang, especially semenjak dah jadi Titans ni. Okey. Apa perubahan yang you boleh kongsikan dengan kami? Perubahan pertama saya nampak Puan Ladiana lebih lembut. Okey, lebih lembut. Percakapan lebih baik. Okey. Kurang marah. Okey. Okey, dan kurang cakap lepas. Oh, Okey, before this Puan Ladiana memang cakap lepas. Maksud dia tak lepas tu? Dia nak contoh macam kalau dia nak marah orang tu, nak cakap benda yang tak sepatutnya cakap, dia main cakap je. Apa yang tak sepatutnya cakap? Okey, contoh macam bangang ke Oh, apa ya ke. ke? Betul. Bangang lah Tapi tu. macam saya dah kenal Puan Ladiana sebelum saya kerja sini lagi. Oh. Saya dah kenal Puan Ladiana lama. Jadi saya pun dah faham perangai Puan macam mana. I see. Okay. Sebelum saya kerja sini memang saya dah kenal Puan. Daripada saya kerja kantin lagi dengan Puan. Okey. So saya dah kenal lama, jadi saya dah biasa mungkin orang baru mungkin dia lambat nak terima lah benda tu. Tapi Betul. itu perubahan yang saya nampak dengan Puan Ladiana lah. Lagi. So dia lebih dia senang pergi sama lah. Dulu kurang sikit. Tapi dengan sekarang dengan saya dia more. Dulu kurang tu macam mana maksudnya? Macam ni kalau macam ni cakap kalau dia cakap A tak ada yang bincang. Kalau dia nak bincang. Macam sekarang kalau dia cakap A, okay. Tapi kalau saya cakap ada masalah, dia akan cakap okey, tapi kita bincang. So kat situ memang nampak perubahan ketara lah. Adakah perubahan tu you rasa daripada semenjak beliau menjadi seorang Titan? Sebenarnya dah lama sebelum dia join Titan, macam dah nampak sikit-sikit. Tapi bila dia join Titan lagi Nampak lagi obvious. nampak, yes. I see. Apa lagi? Apa lagi Dia okey, dia boleh fikir pasal kerja. Dia boleh tanya okey kerja okey ke tak okey. Makan ke tak? Makan ke tak. So lepas tu dia dah boleh ambil hati kerja. Contoh macam okey besok Asim bagi tahu semua kerja. Okey kita nak belanja KFC. Macam itulah. So sekarang dia memang macam tu lah. Tu dia Puan Ladiana dah pandai tarik hati staff. You rasa seorang usahawan penting tak kriteria ni untuk menjaga staff tadi? Betul. Bukan hanya lanya Betul. staff kan? Satu dia kena faham kerja. Kedua dia kena pandai ambil hati kerja lah. So kita pun nak ambil hati bos. So Betul. bos pun kena pandai ambil hati Betul, kita. setuju. So kat situ saya nampak ada tak Puan Ladiana sekarang. Oh, I see. Adakah itu perkembangan yang you suka dan semua staff suka juga? Bagi saya suka sebab saya tak suka Puan Ladiana yang dulu. Saya tak suka. Kalau saya suka Puan Ladiana yang sekarang. Kalau kita cakap dia boleh accept, kalau dia rasa tak boleh accept dia bincang dulu. Pernah tak balik rumah ada dikeramnya Allah? Dulu. Saya jujur lah saya cakap. Ada. Geram. Kenapa buah macam ni? Macam kenapa buah marah macam ni? Kenapa direct? Kenapa gini? Macam itulah. So sekarang balik rumah pun happy kan? So saya rasa lebih okey lah dibanding dulu. Sebab you pun seorang leader juga. Yes. Jadi nak kena sentiasa pastikan datang kerja semua orang kena happy, balik kerja dia orang happy juga. Yes, betul. Tugas kita sebagai seorang leader. Itu tugas kita lah. So saya tapi sebelum dia buat macam tu saya nak bos pun happy juga. Bos happy juga kan? So you tengah-tengah lagi lah. Jadi bila bos happy, bos akan bagi kita satu impact yang happy kan. Nah. So kita pun boleh bagi kat orang. Betul, setuju juga tu. Okey, saya cakap dekat masa saya buat interview dengan Puan Masih, saya cakap kalau leader bagus, staff jadi bagus. Ya betul. Kalau leader jujur, staff jadi lagi jujur. Kalau staff semangat, leader semangat, staff jadi semangat. Itulah. Tapi kalau staff tak baik, bukan salah staff, salah leader. Okey. Alright. So kalau you ada apa-apa untuk macam nak cakap pada Puan Ladiana, apa yang saya cakap? nak ucapkan ribuan terima kasih dengan Puan Ladiana dan juga Encik Azhar lah. Sebab sudi ambil saya bekerja daripada mula saya sebagai general workers sampailah sekarang jadi supervisor, dan terima kasih juga sebab bagi kepercayaan ke saya untuk jaga production, dan terima kasihlah kerana bawa saya pergi ke seminar tempoh hari. Saya pun dah lupa dah. Tapi saya dapat ilmu kat situ. Saya dapat satu ilmu yang banyak lah. Saya sedar sebab saya ni pun sebenarnya negative thinking. Saya jujur, saya ni negative thinking, bukan positive thinking. Negative thinking tu maksudnya apa? Saya suka belum buat saya dah fikir yang berkebukan lah. bukan. Dan saya rasa macam iyalah tu tipu lah. Macam itulah. Macam kalau orang cakap dengan saya nak tipu lah tu. Macam itulah. Saya more pada negatif lah. Positif tu kurang. Minta positif ni bila sekarang mengaku. Tapi mengaku lah. So sekarang negatif tu sikit lah. Sikit lah. Positif tu lebih lah. Penting tak kepercayaan bos you pada you? Penting sebenarnya. Kenapa penting? Saya penting lah sebab bagi saya kalau dia percaya kita kan. So dia bagi percaya kat saya. Jadi saya lebih orang kata apa? Okey ni, bos percaya ni. Semangat. Aku pun kena semangat dan kena buat dia lebih percaya kat aku. So kita kena lebih bagi komitmen untuk company. So saya pun sebenarnya sebagai pekerja bukan nak fikir tekak sendiri je. Bukan nak fikir orang makan sendiri apa, tapi saya kena fikir untuk bos, untuk staff yang lain. So kita pun semua masing-masing sama-sama cari rezeki kan. So apa yang boleh saya tolong, saya tolong.
So kalau tak boleh kita bincang. Nanti bincang. Bincang kena ada. Sebab saya dengan bos selalu berbincang. Okey. Saya pun akan dapat bos. Kita tak suka-suka buat keputusan sendiri. Walaupun bos letak saya sebagai supervisor, tapi saya tak boleh buat keputusan sendiri. Saya mesti kena bincang. Apa harapan you untuk MW? Saya nak MW lebih sukses, lebih berjaya, dan satu Malaysia kenal. So mana-mana sebut nama MW Malaysia, orang dah tahu MW Malaysia tu apa, company apa kan. Dah tak payah nak search apa, orang dah tahu dah MW Malaysia tu company apa. Dan saya harap MW Malaysia lebih, orang kata apa, dapat buka lagi cawangan-cawangan lagi lah. MW Malaysia bukan kat Johor je, boleh kat Melaka, boleh kat Negeri Sembilan, boleh mana-mana pergi mesti ada. Saya nak macam itulah, dan ekonomi lebih kukuh. InsyaAllah. Kalau itulah yang you nak, itulah yang kita kena Dan sama-sama bila usahakan. company kukuh, saya pun akan kukuh lah. Kukuh lah. Bila company kukuh, saya pun kukuh. Betul. Macam saya cakap lah, kalau itulah yang you nak, itulah yang kita nak So macam usahakan. Rishwa lah. Dr. Rizal naik, staff je pun akan naik. Betul, setuju. Itulah. That's why kami tengah buat usaha macam-macam ni. Okey. Ah. So terima kasih pada Okey, tuan. sama. Kita jumpa nanti kalau Okey. datang ke program Ritual nanti. Alright, boleh. InsyaAllah InsyaAllah. Itulah antara luahan leader yang berada dalam MW yang dah 4 tahun bersama. Mungkin tu juga luahan Tuan Faizal tidak pernah ditengari oleh Puan Ladiana. Tapi apapun kita sebagai seorang leader kita harus mendengar. Jadi resam gajah, telinga besar dan sentiasa mendengar. Dan sekarang saya bersama dengan Cik Diana, iaitu seorang HR eksekutif di MW Rish Sdn Bhd. Kita nak dengar apa yang boleh dikongsikan oleh Cik Diana tentang perkembangan ataupun apa yang berlaku di MW sebenarnya. Apa khabar? Baik. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, siapa you di syarikat MW Rish Sdn Bhd? Okey, Assalamualaikum. Selamat datang ke MW Rish Sdn Bhd. Actually nama saya Noliana binti Ahmad. Saya merupakan staf MW Rish yang berjawatan sebagai HR. Saya dah bekerja almost 3 tahun. 3 tahun. Okey, apa challenge you sebagai seorang staf MW ni? Okey, kalau bercerita pasal challenge, of course jawatan saya pun dah memang challenge lah. Kalau sebut HR ataupun sesuatu manusia, of course benda ni dealing dengan human. So bila kata dealing dengan human ni, bermacam-macam kerana dan ragam staff yang kita nak kena hadap hari-hari, setiap tahun macam tu lah. Tahun bertahun lah macam tu. Challenge dia dari segi manusia, cabaran dia dari segi manusia, ragam manusia, macam mana pekerja tu lah, manusia tu maksudnya pekerja tersebut nak faham job scope dia masing-masing. Sebab dia pekerja-pekerja MW ni pekerja-pekerja kasar kan dalam dia. Betul. Macam yang dekat Yat, dekat Yat kan. Kalau dekat office ni management Management punya lah. HR, sale and marketing, accounts, kita ada QS punya department. So semua yang saya rasa agak payah sebab bila semua orang nak kena fahamkan job scope masing-masing. I see. Itu yang susah lah. Sometimes diorang tahu job scope diorang, tapi diorang tak deep tahu pasal tak apa ni, tak orang kata tak ambil tahu, atau bila ada masalah masing-masing macam tahu bidang masing-masing je. Kerap tak ambil bos buat meeting, Kalau buat coaching dan sebagainya? kalau dengan saya memang kerap lah. Setiap Ramai-ramai? kali ada. Ya, betul. Ramai-ramai kerap Kita dia? ada sebulan, kadang-kadang sekali. Kalau dengan saya memang selalulah. Kalau between department, sometimes kadang-kadang kita ada urgent juga. Macam urgent discussion, kita akan selalu buat lah. So sebagai Titan mereka ada executive coaching session. Betul. Cakap direct dengan Dr. Azizan walaupun secara online, Ya, betul. tapi dapat cakap direct dengan doktor. You rasa membantu tak? Of course membantu sebab kalau macam dekat MW Rich, memang semua pekerja memang kena libatkan diri untuk executive coaching. So lepas daripada executive coaching tu, memang kita ada task yang kita kena buat dan kita kena sit together dengan kita punya founder untuk settlekan task yang doktor bagi. So kita ada sit, selepas tu kita akan go through lah, setiap seorang kita akan dengar hujah masing-masing dan apa yang diorang dapat daripada coaching tersebut. So macam baru-baru ni tak silap saya ada cerita berkenaan dengan ciri-ciri leader yang baru. So lagi satu, apa yang kita nak improve. Ada 10 list yang doktor bagi, fokus, bertanggungjawab, good communicator yang baru-baru ni. So
founder kena sit together dengan staff. Dia nak tahu rate kita daripada 1 hingga 10, kita di tahap yang mana, dan apa yang antara banyak-banyak 10 list tu, apa yang kita patut improve. 3 perkara. 3 perkara. I see. Alright. So you rasa membantu you tak? Ya, of course. Dan kita pun dapat tengok daripada management punya view. Kita listkan apa yang kita rasa kita lemah dekat situ, dan founder pun tengok kita apa yang antara 3 tu yang mana sepatutnya yang jadi nombor 1 yang patut kita improve lah. Founder pun lebih kenal staff, Ya, betul. staff pun lebih kenal diri sendiri, lebih kenal founder juga dan sebagainya. Dan sometimes selepas tu pun kita ada session yang antara staff pun boleh nilai kita. Bukan saja founder, tapi komen daripada setiap staff yang involved tu berkenaan dengan diri kita lah. Mungkin kita rasa kita orang bertanggungjawab, tapi mungkin pekerja yang involved tu dia rasa kita, oh kau bertanggungjawab, tapi aku rasa kau kena improve good communicator, ataupun lebih disiplin atau lebih fokus. So bagus tak? You rasa macam perlu tak diteruskan isi tu? Ya, Nanti mesti. coaching? Mesti ya? Yes, mesti. Maksudnya Okay. setiap bulan kita mesti ada. Sebulan sekali kita buat, Sebulan sekali akan ada kita coaching. So last sekali apa you punya komen ataupun mungkin you nak cakap sesuatu pada Puan Liana? Liana, silakan. Okey, apa yang saya nak nyatakan dekat Puan dan juga bos, terima kasih sebab terima saya bekerja dekat sini. Sebab saya pun bermula daripada zero. Pengalaman saya pun dalam bidang HR bukanlah kata nak dibandingkan dengan HR kat luar sana tu tak adalah banyak, tapi bos terima juga saya dan ambil peluang untuk saya belajar dari hari ke hari, kenal pekerja, sit together, ada masalah dengan pekerja, cuba cari dan cuba selesaikan. Maksudnya cuba cari dan bagi pendapat dan cuba selesaikan. So bukan senang lah kita daripada tak ada apa-apa, sebab mostly company dekat luar sana mesti at least nak pekerja yang berpengalaman, mesti, especially HR. Dia bukan senang-senang ambil pekerja. Jadi Puan Diana dan juga Cik Azhar terima saya dan percaya dengan kebolehan saya untuk handle pekerja. Buat masa ni lah boleh handle pekerja, boleh mengenali pekerja lagi dalam, dan pada masa sama benda ni discussion lah between management, saya, HR dan juga bos lah. Semuanya back to approval daripada dia. Alright. So terima kasih pada you. Saya, itulah dia antara perkongsian daripada staff. Yang cakap lah mereka sendiri, bukan saya. Kadang-kadang kalau kita tengok staff-staff yang bertahan dengan kita selama beberapa tahun ni, mesti ada sebab behind it. Dan dia sebenarnya bergantung juga kepada kita sebagai seorang usahawan, macam mana kita melayan semua staff-staff kita. Kalau kita layan dengan cara baik, baiklah kita dapat. Kalau kita layan dengan cara teruk, teruklah kita dapat. Alright, itu saja perkongsian untuk kali ini. Terima kasih kepada Diana. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Kita jumpa sebentar nanti. Selamat kembali. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi menonton, dan saya harap apa yang kita tontonkan kepada anda tentang kisah jatuh dan bangun Puan Diana, di mana memulanya bisnes sehinggalah sekarang ni dibantu oleh suami dan sebagainya, dapat membantu anda untuk memberitahu ataupun untuk memberi gambaran kepada anda bahawasanya bisnes ni memang ada cabaran dia. Poin ni macam mana kita nak handle cabaran tu dan kita nak move on. Sama juga dengan Puan Diana sendiri. Nak apply title pun sampai 2 kali. First time kena reject, 10 sebab dia minta kenapa dia kena reject. Dan akhirnya dia tahu sebenarnya sebab Doc berpendapat Puan Diana belum lagi ready. Dan proses pembelajaran tu dia memerlukan masa. Sekarang dah masuk tahun pertama dan nak habis dah, di mana ICM Desaru ni merupakan ICM yang terakhir untuk Puan Diana. Masih lagi orang kata belum buat keputusan sama ada ingin apply semula ataupun berdiri di kaki sendiri. Itu saya rasa keputusan yang Puan Diana sendiri kena buat, dan buat bersama-sama dengan suami sendiri, iaitu Tuan Azhar. Di mana Tuan Azhar sekalipun memainkan peranan yang sangat besar dalam membantu Puan Diana pergi belajar dan menuntut ilmu. Sebab setiap kali Puan Diana tak ada, dialah yang akan memikul tanggungjawab, menguruskan rumah, menguruskan jabat dan sebagainya. Dan kita juga kesempatan tadi mendengar luahan daripada 2 kaki tangan Puan Diana sendiri yang orang kata paling senior, iaitu Cik Faizal dan juga Puan Diana, di mana mereka ni pun sama juga. Ada banyak perubahan yang mereka tengok sepanjang Puan Diana dan juga Tuan Azhar buat bisnes sehinggalah jadi titan dan sebagainya. Jadi pengajaran untuk anda, kalau anda buat bisnes kat luar sana memang ada cabaran. Tak kisahlah anda jual Apple ke, jual pakaian ke, jual produk kecantikan ke, construction ke, jual kontainer pun
problem dia adalah tetap problem, dan dalam bisnes problemnya kebanyakan sama saja. Leadership, marketing, compliance dan sebagainya. Jadi kalau anda nak bijak berniaga, anda mesti tambah ilmu. Sini saja untuk episod kali ini. Terima kasih kepada anda. Saya doakan anda kaya berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.